Okay, Assalamualaikum. Today we'll continue function, but this time is about domain and range. So, saya nak ajar macam mana nak determine domain and range for the following function. Okay, sebelum ni saya dah explain dah. Domain tu adalah refer to exists, manakala range adalah kita merujuk kepada y exists. Okay, so kita start dengan function yang pertama dulu. So, sebelum tu kita cuba panjangkan garisan dia supaya kita nampak sikit condition macam mana. Okay. Okay. So, sekarang ni kita nak tahu domain. Ingat ya, domain adalah refer to X existing. Maksudnya kita tengok pada paksi X sahaja. Okay, kalau kita perhatikan garisan yang ini, sebenarnya kita tak tahu dia start di mana dan berakhir di mana. Okay, sebab dia tak ada had. So, dia start daripada mana kita tak tahu. Dan dia berhenti sampai mana pun kita tak tahu. Sebab dia tak ada had. Dia infinity kan. Dia daripada negatif infinity sampai infinity. Jadi, untuk domain yang ni, so macam mana kita tak tahu. Okay, kita katakanlah kita start dari sini. So, maksudnya dekat sini dia punya katalah koordinat dekat sini. So sebab kita tak tahu dia start di mana, kita just set dia sebagai negative infinity. That's why kalau kita perasan kat sini kita tulis negative infinity dan dia berhenti di mana? Kita tak tahu dia berhenti di mana. Katalah di sini. So kita set dia sebagai infinity. So nampak tak? So daripada negative infinity hingga infinity. Itu adalah domain. Okay, sekarang range pula. Range adalah merujuk kepada y exists. Maka range yang ni sama juga, tapi kali ni kita memandang kepada y exists. So kita start dari bawah. So sama juga dia start dari sini. So kita tak tahu dia start kat mana. Kita buat dia negative infinity. Okay, dan dia berhenti di sini. So dia berhenti di infinity. That's why kita tulis kat sini negative infinity sampai infinity. Okay. Okay, seterusnya fx, x tolak 5. So garisannya macam ni. Sama juga. Saya panjangkan. Okay, kita panjangkan. Okay. Okay, sama juga konsep yang tadi. Domain kita memandang pada paksi X. So, katalah dia bermula dari sini. Tak tahu dia start dengan nombor berapa kan. Jadi, samalah negative infinity. Negative infinity. Dan dia berhenti di sini. Tak tahu dia berhenti kat mana. Jadi, kita set dia sebagai infinity juga. Okay, yes. Kemudian untuk range, kita memandang pada paksi Y. Okay, dia bermula di sini. Tak tahu kat mana dia start. So, negative infinity. Dan dia berakhir di sini. Infinity. Boleh ya? Kemudian seterusnya, fx sama dengan x kuasa 2. Domain pada paksi x. Okey. So saya panjangkan garisan ni. Okay, kita panjangkan. Sama jugalah yang ni pun saya panjangkan. Okey. Okey. So sama, kita memandang pada paksi X. Okey, katalah dia bermula di sini. So, samalah kita tak tahu dia bermula ni dari mana kan. Jadi, kita pun tengok. Okey, dia start dengan negative infinity. Okey, kita tulis negative infinity. Kemudian, dia berhenti di sini. Sebab cara kita lukis, kita start lukis macam tu kan. So, dia berhenti di sini. Jadi, dia berhenti pada infinity. Okey, boleh ya? Okey, sekarang kita nak tengok pada range pula, iaitu memandang pada paksi Y. Okey, kalau kita perasan, dia start di sini. Dia start di sini. Bila dia start dekat sini, kita dah tahu dah nombor dia start daripada nombor 0. Jadi kat sini, bolehlah kita buat range dia start dengan nombor 0. Dan kita perasan memang garisan dia terkena pada 0 ni. Bila dia terkena, pastikan kurungan yang awak buat ni mestilah berbentuk segi 4 macam ni ya. Maksudnya dia termasuk. Okay. Bermula di sini.
Dan dia berakhir. Okay, saya panjangkan. Okay, dia berakhir dekat sini. So, katalah garisan dia sama je. Okay, dia berakhir di sini. Dia berakhir di sini. Sebab ni kan kita ambil ukuran macam ni. So, dia berakhir di sini. Still lagi kita tak tahu dia berakhir sampai mana. Jadi, kita letak dia sebagai infinity. That's why kat sini dia tulis infinity. Okay. Okay, untuk D, X kuasa 2 tambah 2. Okay, domain pada pasir X. Okay, dia start dekat sini. Negatif infinity dan berakhir di sini. Okay, saya harap awak faham macam mana. Sebab kita start lukis macam ni. So, that's why kita start dekat sini dan berakhir di sini. Okay, sekarang kita tengok. So, betul lah dia tulis. So, sekarang kita tengok range. Okay, range kali ni dia start. Okay, range ingatnya kita pandang pada Y. Jadi, kita tahu kita tengok dia start dengan nombor 2. Daripada, kena faham kalau range tu kita daripada bawah naik ke atas. Kalau domain, kiri ke kanan. Okay, 2. Dan dia termasuk 2. Tulis 2. Dan berakhir di sini. Ikut had ni lah. Tak tahu kan? So, negatif infinity lah. Okay, kemudian modulus X. Okay. Okay, dah boleh padam lah. Okay, modulus X. Untuk modulus X, domain pada pasir X, so samalah dia bermula di sini. Negatif infinity dan berakhir di sini. Infinity. Kemudian untuk range. Okay, dia bermula di sini. Atas, bawah ke atas ya. Bermula, so kosong kosong. Dan berakhir di sini. Kat sini. Tak tahu. So infinity. Okay. Kemudian F. Domain pada pasir X. So bermula di sini. Negatif infinity. Dan berakhir di sini. Infinity. Kemudian range. Start. Jangan. Okay. Bawah ke atas. So kita tengok kat sini kan. Jangan tengok nombor negatif 2 ni. Negatif 2 ni sebenarnya daripada pasir X. Ada student dia tersilap. Dia pergi tulis negatif 2 kat sini. Salah lah. Kita pandang daripada bawah ke atas. So ini adalah nilai kosong sebenarnya. Kan? Untuk pasir Y dia adalah kosong. So that's why kita tulis kosong. Lepas tu dia berhenti di mana? Di sini. Saya warna merah. Tak nampak. Okay. So. Okay. Tadi yang kosong That's why kita tulis kosong. Lepas tu. Dia berhenti dekat sini. Alah. Dia sama had dengan yang saya bulat hijau ni. So sinilah. So, jadi infinity. Jadi infinity lah. Ni. Kemudian modulus X tambah 2. Domain bermula di sini. Negatif infinity. Dan berakhir di sini. Infinity. Kemudian untuk range. Daripada bawah ke atas. So dia start dengan nombor 2. 2. So dia berhenti di sini. Kenapa dia sama had dengan yang ni yang saya bulat-bulatkan lah. Infinity. Oh, ada lagi banyak. Okay, X. H pula. Domain. Start dengan kosong. Okay, kosong. Lepas tu berakhir di sini. Infinity. Range. Start dengan kosong. Juga. Lepas tu berakhir di sini. Kenapa? Sebab dia sama had dengan yang kita bulatkan ni. Okay, domain. Tengok pada pasir X. Oh, start dengan nombor 3. Yes. So, 3 berakhir di sini. Infinity. Range. Start dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab kita tengok daripada bawah ke atas Jangan tengok kiri kanan. Range bawah. So, ini kosong. Kosong.
Lepas tu berakhir di sini. Kenapa? Sebab dia sama level dengan yang bulat ni. Infinity. Kemudian yang ni pula. Domain. Domain. Okay. Tengok ni. Ni negatif 4. Negatif 4. So that's why negatif 4. Kemudian dia berhenti kat sini. Tak tahu berhenti kat mana. Infinity. Untuk range. Draw. Okay. So dia bawah ke atas. Ambil nilai yang ni negatif 2. Negatif 2. Berhenti di sini. Kenapa? Sebab sama label dengan bulat ni. Infinity. Okay. Okay. Naik ke? Okay. Sampai L je. Okay. Exponent. Ni gerak exponent. Okay. Dia start kat sini. Tak tahu. Negatif infinity. Berakhir di sini. Tak tahu juga. Infinity. Ke range. Okay. Kosong. Tapi kosong kat sini, pastikan kurungan yang melengkung ni. Sebab apa? Sebab kosongnya tak terkena. Kosongnya tidak terkena. Okay, macam ni. Okay, dia start daripada bawah ke atas kan. Sebelum ni. Kalau you perasan, dia punya graf tu, dia tak menyentuh pun pada kosong. Dia dekat-dekat je. So, kita buatlah kosong. Kita tahu dia nak dekat-dekat dengan kosong. Maksudnya kita pastilah. Jangan kita letak negatif infinity. Kalau negatif infinity maksudnya kita tak tahu dia start daripada mana. Tapi this time kita tahu dia start dari kosong. Cuma dia tak menghampiri kosong. Kan? Sekejap saya padam macam ni. Apa? Nampak sudah. Nampak Nampak ni. Dia tak kena pun pada nombor kosong tu. Jadi kita buat macam ni. Lepas tu kosong lah. Ni. Kosong And then dia sini. Kemudian dia berhenti di infinity. Kenapa tak tahu Dia sebab lama level. Dan akhir sekali dia bermula di sini negatif infinity dan berakhir di sini infinity. Okay, the range. Untuk range. Okay, so untuk exponent yang macam ni, kenapa range dia start dengan nombor 1? Sebab pada asalnya dia kosong kat sini kan. Bila graf ni dia minta EX plus 1, kita akan anjakkan yang asal naik sebagai satu kali naik atas macam tu kan. So maksudnya yang ni boleh naik. So bila mana asalnya dia kosong kat sini, bila dia naik, dia menjadi 1 dekat sini. Kita buatlah garisan asymptote. Macam tu. That's why 1. Okay, saya buat hard dia. Okay. Macam ni lah, samalah. Sama juga dengan situasi yang ni. Apabila sini 1, tapi bila dia naik sekali atas, dia jadi nombor 2 kat sini. So, that's why kat sini dia nombor 1. Jadi, bila kita nak cari dia punya range, kita start daripada bawah ke atas kan. So, bawah dia tu, yang garisan ni, dia hampir dengan nombor 1. That's why kita tulis 1. Condition ni sama macam ni kat atas ni lah. Dia hampir dengan kosong. Kemudian dia berhenti dekat sini kan. So, sini tu mana tak tahu kan. So, infinity lah. Okay, that's all.